Test mic. Okey, cikgu. Okey, untuk klip video kali ini, tujuan kita ialah kita nak menyelesaikan masalah. Setelah sambungan kita sudah lengkap, PC kita okey, tetapi tayangan kita tidak ditunjukkan pada skrin. So, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Okey. Langkah yang pertama, kita kena kaji dulu. Setting yang ada pada laptop kita. Selalunya kita jarang kita pakai butang-butang itu. Yang salah satunya ialah butang function, yang berada di sebelah control. Dan satu lagi butang yang jarang kita pakai ialah mana dia? Baru saya jumpa. Butang itu terpulang kepada jenis laptop lah. Kedudukan butang itu berlainan sedikit untuk laptop yang berlainan. Kedudukan butang itu berlainan, tetapi bentuk ikon dia selalunya berbentuk segi empat seperti ini. Maaf sebab kamera saya tak ada kamera, saya pakai handphone saya untuk buat rakaman. So gambar tak begitu jelas Di sini ikon itu berada, dia kongsi satu butang dengan butang F10 So bentuk ikon dia selalunya berbentuk segi empat. Apa yang perlu kita buat ialah kita tekan butang function di sini dengan butang yang ikon dia berbentuk segi empat itu secara serentak. Selalunya kita tekan butang function dulu, jangan lepaskan, dan kita tekan butang F10 tadi. Nampak skrin kita, dia akan tunjukkan satu menu pilihan. Menu pilihan itu selalunya dia berikan 2, 3 ataupun 4 pilihan. Pilihan yang pertama di sini cikgu boleh nampak PC screen only. Yang kedua duplicate, yang ketiga extend, dan yang akhir sekali ialah second screen only. Sekarang kita sedang buat pilihan PC screen only. Kalau kita pilih setting semacam ini, maksudnya tayangan kita, kita punya image hanya ditunjukkan pada skrin laptop kita lah. Pada skrin besar depan ini, tak ada tayangan. Pilihan yang kedua, dengan menggunakan pointer, menggunakan tertikus, menggunakan mouse, kita boleh bergerak ke sini dan pilih. Kita ambil pilihan yang kedua, duplicate. Kadang-kala duplicate ini kita juga namakan dia sebagai mirroring. Kalau kita lihat apakah kesannya kalau kita ambil pilihan duplicate. Kalau duplicate, apa yang ditunjukkan pada laptop kita, dia akan jadi serupa dengan apa yang ditunjukkan pada skrin besar di depan. So dia akan salin bulat-bulat lah. Apa yang ada pada skrin komputer, dia akan salin dan tayangkan pada skrin besar di depan. Seterusnya, kalau kita ambil pilihan extend. Extend ni dia rumit sikit lah. Biar saya terangkan. Kalau kita ambil extend, maksudnya skrin kecil yang ada pada laptop kita telah diunjukkan ke skrin
besar di depan. Cikgu nampak ada lain sikit tak? Pada skrin laptop saya dipenuhi dengan ikon-ikon. Tetapi pada skrin besar di depan ini, ikon-ikon itu tak ada. Maksudnya dua ini skrin yang ada pada laptop saya dengan yang ada pada skrin besar di depan, sebenarnya mereka merupakan dua muka yang berlainan. Yang ada pada laptop saya tu dipenuhi dengan ikon, yang depan tu nampaknya kosong saja, tinggal latar belakang saja. Maksudnya mereka sebenarnya adalah dua paparan yang berbeza. Tetapi macam mana kita nak kendalikan extended screen ini kita balik kepada laptop. Selalunya untuk Windows 10 yang ke atas, settingnya berada di sini. So macam mana kita nak buat kawalan untuk extended screen. Katakan sekarang kita ambil pilihan yang ketiga, iaitu extend. So maksudnya skrin pada laptop lain dengan paparan di skrin besar. Macam mana kita nak kawal dia punya orientasi. So pada desktop kita right click, pilih apa itu display setting. Kemudian pada itu display setting, cikgu akan nampak sekarang kita berada di display setting. Dua skrinnya yang dilabelkan dengan nombor yang berlainan, nombor 1 dan nombor 2. Yang mana satu itu nombor 1? Sekarang kita ada dua skrin kan, satu pada laptop, satu skrin besar di depan. Yang mana satu itu ialah nombor 1. Kalau kita nak tahu, kita tekan butang identify. Setelah kita tekan butang identify, nampak pada laptop kita, saya tunjukkan sekali lagi. Pada laptop kita, nombor 1 akan ditunjukkan. Maksudnya ini adalah skrin pada laptop kita lah. Cuba kita lihat yang depan ini. Bila saya tekan butang identify, dia akan tunjukkan nombor 2 pada skrin besar. So sekarang jelas nombor 1 ialah laptop, nombor 2 ialah skrin di depan. Tetapi kalau kita sekarang sebab skrin kecil berada di depan saya dan skrin besar berada di depan kelas pada dinding, dia orientasinya skrin kecil di bawah, skrin besar di depan atas. So kalau kita nak kendalikan dua skrin semacam ini, lebih baik kita alihkan kedudukan skrin nombor 2, iaitu skrin besar di depan itu, kita letakkan di atas. Kita letakkan dia, kita klik dan drag, tarik dia ke atas dan lepas. Sebab mengapa kita nak buat aturan ini ialah kemudian kita kena tekan apply dulu. Kenapa kita nak buat aturan macam ini? Sebab bila kita ada dua skrin, kadang-kadang dia membawa masalah kawalan. Ini adalah cursor kita. Dan kalau saya nak gerakkan cursor kita dari skrin kecil ini ke skrin besar, kalau ikut ketetapan tadi, skrin kecil iaitu nombor 1 saya letak di bawah, skrin nombor 2 iaitu skrin besar saya letakkan di atas. So bila saya sudah buat tetapan macam ini, bila kita nak kawal senang sikit. Sebab bila saya gerakkan mouse cursor saya ke atas, secara perlahan, bila sampai hujung ini, nampak sudah sampai pinggir skrin kecil ini. Kalau saya masih gerak lagi ke atas, mouse cursor saya akan masuk ke dalam skrin besar. Sebab orientasi dia ialah skrin besar di atas, skrin kecil di bawah. Nampak? Sekarang saya gerakkan cursor saya dari skrin besar, saya turun. Bila sampai hujung, sampai pinggir ini, kalau saya bergerak ke bawah lagi, kalau saya gerak ke bawah lagi, mouse cursor saya akan turun dari sini. Nampak? Itulah setting lah, itulah tetapan yang perlu kita buat jika kita memilih paparan secara extend, iaitu kita unjurkan skrin kita dari
komputer ke skrin besar. Ini rumit sikit lah. So pesanan saya untuk cikgu-cikgu yang rasa tidak begitu biasa dengan paparan macam ini, lebih baik kita ambil pilihan duplicate lah. Biarlah tayangan di depan itu sama dengan apa yang ditayangkan pada laptop kita. Okey, sekian saja. Terima kasih.